Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pelajar 4 dedikasi. Okey, jadi saya guru yang akan mengganti guru matematik kamu yang dahulu dan saya akan ambil alih subjek matematik untuk kelas 4 dedikasi ini. Okey, jadi kita akan mulakan PDPR kita dengan bab 6 Bab 6 bagi tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi itu yang kita akan belajar pada hari ini. Dan fokus pembelajaran kita untuk hari ini adalah untuk topik 6.1 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita akan mulakan PDPR kita. Okey, jadi sebelum saya sentuh mengenai ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah ini, jadi kita revise dahulu, kita ingatkan semula apa yang telah kamu belajar pada tingkatan 1 dahulu. Okey, jadi di sini ini penting dalam ketaksamaan linear dalam pembelajaran kita pada hari ini dan pembelajaran dalam bab ini. Simbol-simbol ini, simbol ini maksud dia adalah lebih besar daripada. Simbol ini lebih besar, manakala simbol ini pula kurang daripada, maksudnya lebih kecil lah. Kemudian simbol ini pula, simbol ini maksud dia adalah lebih besar daripada ataupun sama dengan. Dia lebih besar ataupun nilai dia sama dengan nilai tersebut. Itu adalah simbol ini. Simbol yang keempat ini pula, simbol ini maksud dia kurang daripada ataupun sama dengan. Jadi 4 simbol ini memainkan peranan penting dalam topik ataupun bab 6 ini. Jadi diharapkan kamu dapat mengingati dan menghafal maksud bagi setiap simbol ini. Okey, selain daripada itu, untuk persamaan linear, kita akan wakilkan dia ke dalam bentuk seperti ini, seperti yang kamu dah belajar masa menengah rendah dahulu. Jadi itu adalah persamaan linear dia. Okey, jadi kita tengok. Okey, jadi ini merupakan buku teks muka surat 156. Jadi kamu boleh rujuk buku teks 156. Okey, jadi bagaimanakah suatu situasi boleh diwakili dalam bentuk ketaksamaan linear? Jadi sebelum kita ulaskan lebih lanjut mengenai bagaimana kita nak bentukkan persamaan ataupun ketaksamaan linear ini, mari kita fahami dahulu apa yang dimaksudkan dengan ketaksamaan. Okey, jadi ketaksamaan ini digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Jadi ketaksamaan ini kita gunakan bagi kita terangkan hubungan, relationship antara dua kuantiti yang tidak sama. Okay, jadi kita tengok rajah 1. Okay, jadi rajah 1, kalau kamu perasan merupakan had ketinggian terowong ini. Jadi had dia adalah 4.75. Kita baca deskripsi dia di sini. Rajah 1 menunjukkan tanda amaran ketinggian yang biasa dilihat di jalan raya atau lebuh raya. Tanda amaran ini diletakkan pada terowong. Berapakah ketinggian maksimum kenderaan yang boleh melalui terowong tersebut? Jadi penyelesaian dia kita boleh rujuk dekat bahagian ini. Ini penyelesaian dia. Bagi situasi pada rajah 1, katakan ketinggian keseluruhan suatu kenderaan diwakili dengan pemboleh ubah H. Jadi di sini dia wakilkan ketinggian tersebut dengan pemboleh ubah H.
Maka ketaksamaan linear dia akan menjadi H kurang daripada 4.75 meter. Barulah sesebuah kenderaan itu dapat melalui terowong tersebut. Di sini juga dinyatakan dalam situasi ini hanya satu kuantiti yang terlibat, iaitu ketinggian dalam meter. Jadi bagaimana kita nak menetapkan pemboleh ubah ni? Contoh dia tadi, ketinggian dia tetapkan sebagai H. Ini bergantung kepada kamu, sama ada kamu nak tetapkan pemboleh ubah bagi mana-mana kuantiti lah. Jadi kamu boleh juga guna X, kamu boleh guna Y, kamu boleh guna A. Jadi dia terpulang kepada kamu sendiri, kamu nak guna pemboleh ubah apa. Okey, seterusnya pula rajah 2. Kita tengok rajah 2. Rajah 2 ini adalah rajah 2 Jadi rajah 2 ni adalah lori Lori di sini dia ada bagi tahu BDM itu maksud dia berat dengan muatan adalah sebanyak 7,500 kg, manakala berat tanpa muatan adalah sebanyak 3,410 kg. Jadi rajah 2, kita baca deskripsi dia. Rajah 2 menunjukkan berat maksimum sebuah lori 3 tan. Jadi dia adalah sebuah lori 3 tan dengan muatan dan tanpa muatan. Di sini dua kuantiti yang kita dah kenal pasti, iaitu berat dengan muatan dan berat dengan tanpa muatan. Jadi apakah hubungan antara berat lori tanpa muatan dengan berat lori dengan muatan serta berat muatan? Jadi di sini kita dah kenal pasti 3 pula. Yang pertama, berat lori tanpa muatan. Yang kedua, berat lori dengan muatan. Dan yang ketiga, berat muatan. Jadi kita kena bina ketaksamaan linear untuk hubungan antara ketiga-tiga kuantiti ini. Jadi bagaimana kita nak bina? Di sini ada dinyatakan. Kita tengok bagaimana cara ketaksamaan linear ini terbentuk. Jadi situasi pada rajah 2 melibatkan kuantiti berat dalam kg, dalam kilogram tetapi pada dua keadaan yang berbeza. Jadi katakanlah Y, kita guna Y dan X. Y adalah berat dengan muatan, iaitu BDM. Manakala X ini pula adalah berat tanpa muatan, BTM. Kemudian nilai muatan pun kita kena cari. Nilai muatan kita kena cari. Bagaimana kita cari nilai muatan itu? Kita tolakkan berat dengan muatan dengan berat tanpa muatan. Di sini berat dengan muatan adalah sebanyak 7,500 kg. Kita tolak dengan berat tanpa muatan iaitu 3,410 kg. Jadi apabila ditolak, nilai dia akan menjadi 4,090 kg. Ini adalah nilai muatan. Jadi kita dah cari nilai muatan dia. Kemudian kita akan bentuk ketaksamaan linear bagi situasi ini. Jadi ketaksamaan linear dia, Y adalah Y kurang ataupun sama dengan X tambah 4,090. Jadi ini adalah ketaksamaan linear bagi situasi pada rajah 2 ini. Okey, kita tengok yang ini pula. Kita tengok contoh 1 supaya kamu lebih faham. Kita tengok contoh 1. Jadi contoh 1 ini dalam buka buku teks juga, muka surat 156, 157. Okey, jadi situasi dia, Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan.
Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okey, di sini ada keyword dia amount maksimum ini. Maksud dia Taufik ini hanya boleh membelanjakan tidak melebihi ataupun sama dengan RM100. Jadi dia tak boleh lebih pembelanjaan dia daripada nilai RM100. Jadi cara untuk kita menghasilkan ketaksamaan linear dia. Jadi katakanlah X sama dengan buku rujukan dan Y sama dengan buku latihan. Ini adalah first step kita. Step yang pertama. Jangan lupa step yang pertama ni. Jadi step yang pertama, kita akan wakilkan kuantiti ini dengan pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah yang saya guna adalah X dan Y. Jadi X saya akan wakilkan dengan buku rujukan, manakala Y pula saya akan wakilkan dengan buku latihan. Okey, jadi harga sebuah buku latihan tadi adalah RM14. Jadi kita letak 14. Kemudian pemboleh ubah ini kuantiti bagi pembelian kita, saya akan letak X. Maksud di sini adalah 14 darab dengan X sebenarnya. Jadi kita tak tahu berapa bilangan buku yang dia akan beli. Jadi kita akan hanya wakilkan dia dengan pemboleh ubah sahaja. Jadi dia akan menjadi 14X. Kemudian tambah harga untuk buku latihan adalah sebanyak RM9. Jadi kita letak 9, kemudian kita darabkan dengan jumlah buku latihan di mana kita umpukan pemboleh ubah Y kepada buku latihan tersebut. Jadi dia akan menjadi 9Y. Jadi tadi di dalam situasi ini ada memberitahu bahawa nilai maksimum bagi pembelanjaan Taufik ini adalah sama dengan ataupun tidak melebihi 100. Jadi kita akan guna simbol ini, iaitu kurang ataupun sama dengan 100. Jadi itu adalah persamaan linear dia. Okey, di sini ketaksamaan linear 14X tambah 9Y kurang ataupun sama dengan 100 juga boleh ditulis sebagai 14X sama dengan ataupun kurang daripada 100 tolak 9Y, ataupun 9Y sama dengan ataupun kurang 100 tolak 14X. Ini kita juga boleh tulis dia di dalam bentuk ini. Tetapi kalau kamu tulis dia dalam bentuk ini pun dikira betul juga, sebab kamu dah mengungkapkan dia di dalam bentuk ketaksamaan linear. Jadi ini pun betul juga. Jadi contoh yang seterusnya pula adalah contoh yang kedua. Jadi situasi dia, Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster ialah RM12.50 dan harga sekeping poster besar ialah RM14.50. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah RM150. Okey, jadi kita tetapkan dahulu pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okey, jadi katakan K ini mewakili poster kecil, manakala B pula mewakili poster besar. Maka
maka ungkapan ataupun ketaksamaan linear dia akan menjadi 12.50 kerana harga untuk poster kecil adalah sebanyak RM12.50. Jadi RM12.50K tambah dengan harga poster besar tadi iaitu RM18.50. Jadi dia akan menjadi 18.50B. Sama dengan kurang ataupun sama dengan 150. Okey, jadi kalau kamu stop dekat bahagian ini pun dikira betul juga jawapan kamu. Tetapi kalau kamu nak permudahkan lagi ungkapan ini kerana ini adalah di dalam bentuk perpuluhan. Jadi kalau kita nak di dalam bentuk nombor bulat, kita akan darab ini dengan 2. Jadi apabila kita darab dengan 2, kita akan mendapat pecahan. Kita darabkan ini dengan 2. Kita darabkan ini dengan 2. Jadi dia akan menjadi 25/2K tambah 37/2B kurang ataupun sama dengan 150. Okey, step yang seterusnya pula, kamu darabkan kedua-dua bahagian ketaksamaan dengan 2 untuk menghapuskan penyebut pecahan. Supaya ini kita dapat hapuskan, jadi kita akan darab semua dengan 2. Jadi apabila ini darab dengan 2, kita masukkan, dia akan menjadi 25K37B. Dan ini 2 darab 150 akan menjadi 300. Jadi ungkapan yang paling ringkas dia adalah 25K tambah 37B akan kurang ataupun sama dengan 300. Jadi itu adalah, kalau kamu nak stop dekat bahagian ini pun boleh juga. Kalau kamu tak nak permudahkan pun boleh juga. Jawapan dia pun betul. Bergantung dengan kehendak soalan dia. Okey, kita tengok contoh yang ini pula. Saya ada 2 lagi contoh supaya kamu akan lebih fahamlah.